Assalamualaikum. InsyaAllah pada hari ini kita bertemu lagi bersama Ustazah Siti Hajar. Pada hari ini kita ada pembelajaran yang baru, tapi sebelum itu klik subscribe. Setelah menonton video ini, kalau awak semua suka dengan apa yang diterangkan oleh Ustazah, awak boleh klik like dan komen di ruangan bawah. Jom kita tengok apa yang kita nak belajar pada hari ini. Hari ini kita akan belajar bidang akidah. Topiknya beriman kepada kitab. Topik ini adalah topik yang kedua dan yang terakhir bagi bidang akidah, dan Ustazah harap awak berikan perhatian yang sepenuhnya supaya awak lebih faham apa yang kita akan belajar pada tajuk ini. Jom kita tengok dan dengar dengan teliti apa yang akan diterangkan oleh Ustazah. Baiklah. Awak juga boleh merujuk buku teks bermula muka surat 72. Di sini terdapat arahan, perhati dan teliti. Terdapat situasi yang diberikan iaitu mengapa saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan hidup saya. Jadi di sini terdapat seorang murid yang berada di atas pentas menjawab situasi tadi. Saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan kerana Al-Quran wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandungi ajaran Islam. Al-Quran ialah kitab Allah yang terakhir dan satu-satunya kitab yang terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Al-Quran adalah panduan bagi umat Islam tahu. Kita perlu membaca Al-Quran setiap hari. Baru Allah sayang. Sekarang, jom kita tengok muka surat yang seterusnya. Baca dan faham. Kewajipan beriman kepada kitab Allah. Di sini terdapat ayat Al-Quran, surah An-Nisa ayat yang ke-136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Itu ayat Al-Quran tahu. Kita wajib beriman kepada ayat yang diturunkan. Seterusnya jom kita tengok nombor yang 2, 3 dan 4 pula. Hadirin dan hadirat sekalian, Al-Quran adalah salah satu kitab yang wajib kita beriman. Al-Quran mengandungi perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti kita patuhi. Kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasul dengan meyakini kebenaran isi kandungannya. Jom kita tengok muka surat 74 pula. Teliti dan faham. Kitab Allah Subhanahu Wa Taala di sepanjang zaman. Kitab Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk, memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini terdapat 4 kitab yang wajib kita ketahui. Pertama, Zabur kepada Nabi Daud. Kedua, Taurat kepada Nabi Musa. Ketiga, Injil kepada Nabi Isa. Dan yang keempat iaitu kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib ketahui keempat-empat kitab ini sebab kitab ini adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi dan rasulnya. Siapa tahu kitab panduan bagi kita umat Nabi Muhammad? Sudah tentulah kitab Al-Quran. Manakala
3 kitab yang selain dari Al-Quran tadi, iaitu Zabur, Taurat, Injil, itu adalah kepada umat-umat sebelumnya. Apa je kesan beriman kepada kitab-kitab Allah tadi ya? Jom kita tengok apa yang dibualkan oleh Ustazah dan murid-muridnya di sini. Ustazah, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kesannya dalam kehidupan kita? Ustazah menjawab, Luqman, kesan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Antaranya, iman semakin bertambah, mendapat syafaat Al-Quran, hidup menjadi tenang dan teratur, masyarakat sejahtera, dan yang terakhir sekali, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak Allah sayang tak? Kita perlu ingat keempat-empat kitab tadi dan kita sebagai umat Nabi Muhammad perlu membaca Al-Quran setiap hari. Sekarang kita dah sampai ke penghujung pembelajaran kita untuk hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita tengok muka surat 76 ini terdapat ikrar saya. Ustazah nak awak cuba baca sendiri dari bahagian atas sampai bawah. Apa dia ikrar-ikrar saya yang dia beri di sini. Dan cuba amalkan dalam kehidupan seharian. Alhamdulillah. Ustazah harap semua faham berkenaan dengan tajuk yang kita pelajari pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.